Orang yang eksposkan dosa dia supaya ditonton oleh orang lain, Allah tak diampunkan Tuhan. Bahkan kita disuruh bukan saja tak boleh eksposkan dosa diri sendiri, tak boleh eksposkan dosa orang juga. Termasuk yang buat dosa besar, yang pergi buat operasi tangkap khalwat, ambil gambar, bubuh di dalam internet. Yang bubuh tu dosa dia lebih besar daripada orang yang buat maksiat. Saya bagi 3 situasi, Datuk. Pertama, muda remaja, bukan muda remaja lah, golongan dewasa ke, warga emas ke, apa ke, sekarang ni mereka ini sudah berani mengisytiharkan dosa di khalayak. Memang mereka tak duduk atas sahabat, tapi di media-media sosial. Situasi pertama. Situasi kedua, saya nak fokus kepada industri perfilman luar negara. Saya tak mahu sebutlah apps apa, kat TV semua ada. Kalau kita buka, kita tengok movie dalam tu, Malaysia boleh langgan. Memaparkan satu situasi yang tak ada sensor, ataupun tak ada, kita kata tak ada tapisan. Termasuklah adegan-adegan seks luar biasa, nudity, LGBT dan sebagainya. Itu situasi kedua. Situasi ketiga, industri hiburan ataupun perfilman dalaman sendiri pun memaparkan drama-drama, filem-filem yang menunjukkan apabila melakukan dosa-dosa besar itu adalah satu lawak jenaka. Contoh, tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat, menjadi satu bahan jenaka yang lawak. Jadi saya kira ini salah satu 3 contoh normalisasi yang tidak baik untuk umat kita. Jadi pada hemat Datuk, adakah normalisasi yang bercanggah yang saya sebut contoh 3 tadi sudah berakar lama di Malaysia ini? Jika ya, bagaimana cara terbaik untuk kita membendungnya daripada terus menjadi parah? Silakan Datuk. Oh, panjang soalan ni. Okey. Yang pertama saya sebut satu-satu lah. Kalau saya miss tolong peringatkan. Yang pertama, kita semua manusia ni, semua orang buat dosa. Tak ada orang tak buat dosa. Untuk syekh besar ke, mufti ke, siapa buat dosa. Yang tak buat salah ialah Nabi SAW, Al-Ma'sum SAW. Yang lain daripada tu, semua orang buat dosa. Semua orang buat dosa, mengharapkan apa bila kita buat dosa? Keampunan. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang semua kita baca hadis itu, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umat aku diampunkan Allah. Maaf, Allah maafkan dia. Illa al-mujahirun, kecuali yang mana menzahirkan dosa dia. Zahirkan, Nabi kata wa minal mujaharati an ya'malu ar-rajul bi'amalin laylan summa yusbihu qad satarahu Allah. Di antara menzahirkan dosa tu ialah satu orang yang mana dia buat dosa pada waktu malam, amila amalan bil laylan, kemudian summa yusbihu qad satarahu Allah, kemudian pagi telah dia pagi dalam keadaan Allah tutup dosa dia. Summa qala, kemudian dia kata ya fulan amiltul ba'ri hatta kadza wa kadza. Kemudian dia pula yang pihak, oi, semalam hantar aku buat apa? Dia bagi tahu dosa dia tu kat orang. Sedangkan Allah telah tutup dosa dia. Nabi kata yang ni Tuhan tak ampun dia. Samalah orang yang bila dia buat dosa, dia pergi dedah dosa dia di media sosial. Itu lebih teruk. Dalam hadis tu dia kata ya fulan amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, aku buat sekian-sekian. Yang ni bukan fulan, satu dunia dia tunjuk. Orang yang eksposkan dosa dia supaya ditonton oleh orang lain, Allah tak diampunkan Tuhan.
Bahkan kita disuruh bukan saja tak boleh eksposkan dosa diri kita sendiri, tak boleh eksposkan dosa orang juga. Termasuk yang buat dosa besar, yang pergi buat operasi tangkap khalwat, ambil gambar, bubuh di dalam internet. Yang bubuh tu dosa je lebih besar daripada orang yang buat maksiat. Dan Allah yang buat maksiat, dia dengan Allah. Yang bubuh tu dia berdosa dengan orang tu kerana membuka aib orang, dan kemudian menggalakkan maksiat kerana dia menunjuk pada orang lain. Kononnya dia nak hukum orang, kononnya dia melebihi Tuhan, sedangkan Tuhan suruh menutupnya. Agama tak suruh hal yang seperti itu. Itu satu. Dua-dua pihak tak boleh bubuh. Dosa orang yang boleh kita buat ialah dosa yang mengancam orang lain. Perompak kaki duk rompak orang, kita boleh buh. Sebab takut orang lain kena pula, kan? Yang itu bukan dosa peribadi, itu dosa dia dengan public, dosa dengan orang. Kaki yang duk menipu, duk ambil duit orang, takut orang lain kena, kita kata jaga muka ni. Tapi kalau setakat dia isu peribadi, dia tidur dengan perempuan ke, dia minum arak ke, hal-hal ini tak boleh. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup dosa orang Muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya ialah normalisasi kepada maksiat. Benda yang salah, kalau kita sentiasa ulangi, maka dia lama-lama kita terbiasa dengan dosa itu. Di dalam hadis yang dhaif, ada diriwayatkan daripada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dia kata kana awwalu naqs dakhala ala Bani Israel. Kelemahan yang pertama masuk dalam Bani Israel. Hadis dhaif riwayat ini. Bila satu orang tu tengok satu orang buat salah, ya fulan la taf'al hadha la yahillu lak. Wahai fulan, kamu jangan buat ni, tak halal bagi engkau. Hari pertama, besok dia tengok kau tu duk buat juga. Lama-lama la yamna'hu an yakuna jalisahu wa akilahu. Nabi kita lama-lama, hadis ni dhaif lah, bukan disandar kepada Nabi, tapi itu dhaif. Dia kata lama-lama dah biasa, hari awal je tegur, lama-lama tak tegur dah. Tak tegur, dia kata tak, lama-lama dia pun duduk makan sekali, minum sekali. Macam orang tengok orang isap rokok kan, oi jangan isap rokok, haram. Member tu tak tahu, dia geram. Lama-lama dia pun duduk sekali, dia tak isap apa, tapi duduk sekali. Contoh ya kan, dia pun tak tegur dah. Macam tu juga benda-benda salah yang lain. Normalisasi kepada perkara-perkara yang salah. Sebab itu agama kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok mungkar, hendaklah diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman. Jika tak mampu dengan lidah, jika tak mampu dengan jantung hatinya, yang demikian itu selemah-lemah iman. Maksudnya, aku sebenarnya tak suka tapi aku nak join. Dia tak mungkin macam tu. Tak mungkin macam tu. Maka normalisasi, kita jangan jadikan maksiat itu, setiap orang buat salah, tapi setiap dia buat salah dia menyesal. Tapi kalau dia dah rasa dah biasa, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kerana ia akan menjadi nukat, dia akan menjadi tanda hitam di dalam jantung hati kita, yang akhirnya kita dah tak rasa apa. Kalau kita ni ada buat dosa, setiap kali kita buat dosa kita menyesal, lepas tu kita buat juga kita menyesal, tanda Allah sayang pada kita. Tapi kalau setelah kita buat dosa kita tak ada resal apa, kita okey ya. Bahkan kita rasa rugi pula, hari tu aku tak nak buat tambah lagi. Umpamanya, itu adalah tanda masalah dalam jiwa kita. Manusia buat dosa, bukan suruh buat dosa, memang akan berdosa, tapi dia akan menyesal atas dosanya. Kan? Betul ke? Ada lagi? Poin tak? Betul tak? Okey. On track dah tu. Okey, terima kasih.